Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, malam ini malam Rabu, kita hari ini 11 Januari 2022 bersamaan dengan sampai 3 bulan lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini, siri yang wacana Wahai Orang yang Beriman yang dibawakan secara langsung melalui penstreaman audio, platform Zoom dan juga Facebook oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Untuk program wacana ini, insyaAllah kita akan bersiaran pada setiap hari Selasa jam 9 suku malam. Baik, dan malam ini kita dah akan masuk siri 21. InsyaAllah kita akan bicarakan ayat dalam surah An-Nisa ayat 19.
yang antara lain dapat kita simpulkan sebagai larangan menghina dan menyakiti isteri. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ini sesuai dengan tema kita, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, dan konteks surat ini adalah kepada orang yang beriman dan realitinya berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Baik, la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu, antarisun nisa, untuk kamu mewarisi an-nisa, perempuan atau wanita, karha, beriman, tidak halal bagi kamu untuk kamu mewarisi wanita-wanita secara jalan paksaan, wala ta'duluhunna, dan janganlah kamu menyakiti mereka, litadhhabu, menyakiti mereka yakni dengan menahan dan menyusahkan mereka, litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, kerana kamu hendak mengambil sebahagian, nak mengambil balik sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan Allah menyebut lagi, bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, sebabkan oleh tingkah laku nya, janganlah kamu terburu-buru, fa'asa an takrahu syai'a, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Fa'asa an takrahu syai'a, boleh jadi apa yang kamu benci sesuatu itu, sedangkan sebaliknya tak. Yaj'alallahu fihi, Allah menjadikan padanya, pada kebencian itu, ada khairan katsira, kebaikan yang banyak. Baik. Hubungan ayat dalam surah An-Nisa ini, surah yang keempat, ayat ke-19, ini adalah ayat yang pertama berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu. Baru ni kita sehingga ayat 200 dalam surah Ali Imran. Baik. Ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, antaranya dua aspek lah. Pertama, ayat ini, ayat apa dia? Ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita-wanita dengan cara paksaan. Dia ada cerita dia, tuan-tuan. Kan? Jadi ayat ini begitu serasi hubungannya dengan ayat pada awal surah, yakni surah An-Nisa, yang menyatakan penciptaan penciptaan manusia berpasangan antara lelaki dan perempuan, kemudian membiakkan keturunan mereka sehingga menjadi ramai. Kalau kita tengok ayat ini sebagai contohlah, kan, firman Allah Ta'ala ini dalam ayat pertama dalam surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu min nafsin wahidah, dari yang kita bincangkan sekejap tadi, wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah jadikan
pasangan, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan daripada pasangan suami isteri tadi itulah berkembang biak kan, rijalan katsira wa nisaa, lelaki dan perempuan. Kan ini dia punya ayat dia lah. Baik, jadi balik pada kita sini, matlamat ini tidak akan sempurna jika pasangan suami isteri itu tidak ada sifat saling menghormati antara satu sama lain. Sebaliknya, mereka adalah bekerjasama dan menjadikan isteri sebagai rakan kongsi hidup yang berbeza tapi sekata. Mungkin ada orang kita tengoklah kan yang bercinta 10 tahun, bercinta 20 tahun, tapi bila kahwin tak kira lah 3 bulan ke kan, 3 tahun ke, tak tahulah apa justifikasi kan, asal pertimbangan mereka. Mungkin masa bercinta, kalau terperkentut itu jadi wangi, wallahu a'lam kan. Sehingga begitulah manis-manis belaka masa bercinta, dan bila berkahwin dah teredahlah perangai suami, perangai isteri kan, masing-masing dah ialah duduk serumah kan. Baik, aspek yang kedua ialah jika kita amati ayat ini tuan-tuan, ayat mana? Ayat 19 kan, ayat 19 surah An-Nisa ini dia ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat 18 yang membicarakan kewajipan bertaubat dari segala kesalahan dan dosa. Saya tidak di sini tidak share di sinilah. Baik, ayat yang ke-18 tadi. Antara kesalahan yang biasa berlaku hubungan suami isteri ini ialah memudarat dan menekan kehidupan mereka, menjadikan mereka tidak lebih daripada alat untuk memuaskan hawa nafsu. Sebab ialah sebahagian orang kan, mungkin ada pasangan, kalau kita tengok contohlah ada yang bercinta daripada zaman bercinta tok nenek kita dulu kan, bercinta selepas kahwin. Baik, jadi kekal sampai mati. Jadi ada kalanya mereka ini kan bukan kepada tadi, lebih kepada hawa nafsu. Saya pun tak tahulah, yang sebab kita pun tidak ada pengalaman yang tragis, yang pahit dan sebagainya, bagaimana boleh berlaku perceraian antara mereka, antara pasangan tadi. Apa puncanya kan? Kalau kita baca file perceraian ni dalam kes mahkamah ni adalah puncanya kan. Tapi dari sudut bagaimana mereka boleh kahwin, apatah lagi yang saya sebutkan tadi, bercinta sekian lama. Kan, apakah hubungan tadi itu hanyalah sekadar apa kita kata, hanyalah nak kata apa, kosmetik ke, hanya sekadar ilusi semata-mata kan. Bila kahwin tahu perangai tadi. Setelah itu sudah tidak diperlukan lagi. Mereka dilepaskan tanpa tempat bergantung yang dapat menyelamatkan mereka sebagai manusia. Sebab kita tahu bahawa wanita ini ataupun perempuan ini dalam sejarah kan, sebelum kedatangan Islam, memang orang kata apa, tak ada nilai satu sen pun kan. Dan Islam datang mengangkat wanita ini ke tempat yang tinggi kan, memuliakan wanita. Dan sehingga kan, maknanya kalau benda yang kita sayang tuan-tuan, barang yang kita sayang kita balut kan, kita balut cantik-cantik, letak pada tempat yang elok, orang nak pegang pun kan kita tak boleh. Begitulah diumpamakan kepada wanita, sayangnya manusia ini, sayangnya Islam ini kepada wanita. Baik, apakah sebab penurunan ayat ini? Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, kita akan dapati beberapa tafsir kan. Jadi namun dia punya keseluruhannya ialah berkisar tentang adat jahiliah. Adat jahiliah ni kan, dalam bahasa yang mudahnya ialah bila wanita tu apabila suami wanita tu mati, meninggal, maka si wanita tadi itu dipusakai, diwarisi oleh kan, oleh wali kepada keluarga tadi. Itu ceritanya kan. Baik.
Jadi bukannya dah bebas. Kalau ikut kita ni bebaslah, baik. Jadi berkisar tentang adat jahiliah dan pandangan buruk mereka terhadap wanita. Antaranya dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, menurut adat jahiliah, apabila seorang lelaki itu meninggal dunia, wali yang terdekat akan mewarisi bekas isteri si mati. Kan, makna balu. Kan? Jadi hak dia macam harta pusaka lah. Kan, sama ada dia ada pilihan untuk nak mengahwini balu tadi, ataupun juga balu tadi itu boleh dikahwinkan dengan siapa yang dia nak, ataupun juga ditahannya, iaitu dia tak bagi kahwin. Dia tak bagi kahwin, kan. Jadi bila tak bagi kahwin, duduklah keadaan si balu tadi itu dalam keadaan begitulah, kan, sampailah dia tua, sampailah dia mati, kerana kuasa wali dan kuasa pemilikan itu ada di tangan wali yang mereka pegang, maknanya pada zaman jahiliah. Lalu turunlah ayat ini, kan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengulas tentang ayat ya ayyuhallazina amanu ini, seruan ini. Dulu ada seorang lelaki yang mempusakai ataupun yang mewarisi wanita yang masih menjadi encik suami dah meninggal, dan sehingga wanita tadi itu mati, ataupun sehingga wanita tadi itu tersebut mengembalikan mahar ataupun mas kahwin kepada mereka. Kan? Sebab dalam sebahagian kitab tafsir, mereka membincangkan tentang mas kahwin. Artinya wanita tadi itu pulang balik mas kahwin kepada keluarga si matilah. Kan? Maknanya keluarga bekas suami dia. Suami dia lah, kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang perkara ini dengan turunnya ayat ini. Baik. Al-Hafiz Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia ada menyatakan pada zaman jahiliah dulu, apabila seorang lelaki meninggal dunia, walinya lah yang paling berhak. Wali yang paling berhak terhadap isteri yang ditinggalkannya. Ini ayat yang bulanlah. Jika wali tadi nak kahwin, okey, boleh, kan, dengan wanita tadi. Jika tak, paling dekat dengan dia, kan. Jadi sebahagian pula misalnya Mujahid meriwayatkan, jika ada seorang tadi itu meninggal dunia, anak sulungnya paling berhak mendapat isteri bapaknya. Kan? Kalau kata macam bapak kucing, macam bapak ayam, orang marah pula tak? Kan? Atau dalam hal ini ibu tirinya, kan, mana mak tiri. Bukan mak apa, mak betul lah, bukan ibu kandung. Jadi jika dia nak, dia akan kahwin ataupun dia boleh berkahwin dengannya, dan jika tidak, dia boleh berkahwin dengan siapa yang dia nak. Jadi dengan larangan tadi, muncullah Islam ini, muncullah cahaya yang menerangi kegelapan wanita pada masa itu, dan oleh itu tidak jarang disebutkan bahawa Rasulullah SAW sebagai pembawa cahaya kegelapan. Ada disebutkan di sini, dia sangat berbeza dengan syarat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil unta. Ini kisah cerita bagaimana tradisi Arab malu bila dapat anak perempuan. Ada pun kisah Sayyidina Umar Al-Khattab yang menanam anak perempuan hidup-hidup, itu kisah yang tidak sahih. Sebab Umar hanya ada satu saja anak perempuan. Kan, siapa dia? Hafsah, kan. Ha-sad, kan. Ha-fa, sad, ha. Kita nak sebut pun payah. Hafsah, kan. Kita biasa sebut Hafsah, kan. Macam penulis macam apa panggil penulis lirik itu Hafsah Hasan. Kan, Hafsah ada. Tapi bila sebut Hafsah, payah nak sebut. Tapi bila kita baca hadis Arba'in, Imam Nawawi, kan, an Abi Hafsin, daripada Abu Hafsin. Abu Hafsin ni, bapa Hafsin merujuk kepada Hafsah lah.
apabila dikhabarkan kepada mereka, mereka dapat bil untha. Apabila salah seorang antara mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan, zalla wajahu muswadda. Mereka muka mereka ni merah padam ataupun hitamlah ataupun merahlah mukanya. Pasal apa? Pasal marahlah, tak puas hati dah. Kerana aib lah kan. Wa huwa kazim. Yatawara minal qaumi min su'in ma busyira bih. Dia menyembunyikan diri dia daripada orang ramai kerana berita buruk yang disampaikan kepadanya. Kalau kita beginilah, tak? Orang kampung kita ni kan tahu dah dia itu mengandung kan. Bila bersalin dah tahu dah boleh anak lelaki ke anak perempuan. Macam itulah lebih kurangnya tak kan. Jadi bagi mereka ni bila anak lelaki okey satu kebanggaan. Bukan boleh ajak main bola kan, maknanya bolehlah ialah sesuai dengan dari sudut mereka mempunyai tanggapan yang cukup buruk terhadap wanita pada masa itu. Baik, jadi internet unstable. Baik, jadi ayum sikuhu ala hunin am yasdussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Adakah dia akan jaganya dengan menanggung kehinaan atau dia akan menanamnya, maknanya menanam anak perempuan hidup-hidup, maka itulah cerita yang tersebar kan. Sedangkan cerita tadi kita dah tahu alhamdulillah kisah yang tidak betul. Baik. Masuk perbincangan. Berapa kali bincang? Ni bincang juga, ni bincang juga. Ni silap ni. Baik. Jadi dengan latar belakang ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab tafsir dia Zadul Masid fil Ilmi Tafsir, ayat di atas diturunkan maknanya melarang wanita untuk diwarisi sebagai dia meninggal kan, wali kepada keluarga tadi itu, keluarga si mati tadi itu tidak boleh lagi mengambil. Itu adat jahiliah. Kan adat jahiliah begitu, tak boleh lagi mengambil kerana turun ayat ini sebagai satu perintah ataupun larangan untuk mereka berbuat demikian. Baik. Jadi ayat ini menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menunjukkan bahawa haram bagi seseorang mewarisi isteri orang yang meninggal dunia, maknanya balu. Dalam ayat yang kita baca tadilah, tidak halal bagi kamu untuk mengahwini seorang wanita secara paksa. Baik. Kemudian malah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bila kita refer semula kepada ayat tadi tuan-tuan, mana ni? Kan? Kita refer tadi dengan mereka dengan cara yang baik. Okey. Jadi orang yang beriman hendaklah memperlakukan mereka dengan baik dan mengikut ajaran yang diberikan contoh teladan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan Islam bab kata tadi memang cukup memberikan makna yang besar kepada wanita. Mereka tidak ada lagi diskriminasi kan kepada wanita. Mereka juga ada hak secara adil dan dari sudut kemanusiaan. Malah dalam Islam, nilai dan darjat seseorang ibu itu terhadap anak dia 3 kali ganda lebih tinggi daripada bapa. Ini dalam satu hadis popular lah kan, kita pun maklum. Bila ditanya, Nabi jawab mak kamu, yang kedua mak kamu, yang ketiga pun bahawa ibu itu lebih mulia kan berbanding dengan bapa. Dua-dua mulia, janganlah kita bandingkan pula kan, tapi nak ceritanya begitu. Kerana penghormatan yang tinggi terhadap wanita, maka tidak hairanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keistimewaan kepada wanita. Baik, antaranya ialah yang berlaku dalam kisah Hajjatul Wada'. Haji Wada' ni haji perpisahan, haji perpisahan
iaitu haji terakhir yang dilakukan ataupun yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Baik, yang berlaku 4 bulan sebelum Nabi wafat. Imam At-Tirmizi ada merekodkan hadis ini, antaranya ialah menyebut bahawa Nabi SAW sentiasa bagi nasihat kepada para sahabat supaya bagi nasihat yang bagi nasihat yang baik kepada isteri-isteri baginda. Kan, isteri-isteri maknanya beliau lah. Ini isteri, boleh clear kan? Jadi Nabi pesan kepada para sahabat, ibarat kata, okay, bagilah nasihat yang baik kepada isteri-isteri kamu. Kan, ataupun isteri kamu, orang perempuan dia sensitif. Kan, daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ni, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik untuk ahli keluarga dia, wa ana, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, dan aku orang yang terbaik antara kamu untuk keluarga aku. Wa iza mata sahibukum fada'uhu. Baik. Dan Islam juga memuliakan wanita. Kita maklum, Islam memuliakan wanita dengan melabelkan perhiasan dunia. Ini hadis barang perhiasan, kan, kesenangan dunia ada. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah, kan? Wanita yang solehah. Wanita yang solehah ni mudah. Tu sebab Nabi SAW pesan, kan, tunkahul mar'atu li arba'in, kan, kahwininah wanita itu berdasarkan 4 perkara. Yang pertama apa? Li jamaliha, kerana cun cantiknya dia. Apa lagi? Yang kedua, kerana apa? Li jamaliha, kerana kemudian keturunan dia, apa lagi? Saya pun tak ingat lah. Yang ketiga, kerana kepintaran dia ke. Dan yang keempat ialah falsafat bizati din tadibat yadaka, pilihlah yang ada agama, nescaya kamu akan bahagia. Maknanya kaya pun nak, cantik pun nak, kan, bijak pun nak, tapi yang paling penting ialah nombor 2 dan nombor 1 semua sekali cover. Jadi memudahkan urusan encik suami. Contohnya beraurat cukup dah. Dan nak pesan takkanlah nak pesan berkali-kali. Kan? Kalau yang tak faham ni, bila yang faham tu, dia dah tahu dah nak keluar angkat jemur kain dan angkat kain pun, walaupun siang hari lah kata, okey, katakan sekarang lah orang yang mungkin ada dalam kalangan kita ni, yang work from home, kan, ataupun cuti ke apa ke, kan. Jadi nak sidai kain, nak angkat kain, pakai t-shirt saja, letakkan tuala atas kepala, tak nak pergi angkat kain, contohlah, kan. Tiba-tiba apa panggil ni Grab, budak Grab lalu, kan, dia pun paling contoh kata, kan, pada muka tak. Kita jangan ingat bahawa pukul 11 pagi ke pukul 3 petang ke tak ada orang lalu. Memang kebiasaan begitu, tapi dulu hari ini sudah berbeza, maka menjadi nak tutup pagar, nak angkat kain, kena menutup aurat dengan sepenuhnya. Kan? Itu sebab beri pentingnya al-mar'atu solehah. Kan, tidak semestinya utazah, tak semestinya yang nama solehah dah. Yang penting ialah dia tahu. Kan, dia tahu tanggungjawab dia sebagai seorang muslimah, kan, tutup auratnya sekian, kan, memudahkan urusan encik suami. Kan? Baik. Jadi kebiasaan macam tu. Apa yang kebiasaan tu? Kan? Jadi pada zaman Nabi SAW, wanita dilayan cukup baik. Kan? Mereka tidak terpenci dalam rumah. Kan? Tidak terpenci dalam rumah, adalah hak dan batas dia. Kan? Macam kita lah. Cuma bila kita tengok imbas kembali apa yang berlaku di tempat kita, di negara kita,
tahun-tahun 50-an, kefahaman mereka pada masa itu begitulah. Orang perempuan mengaji tinggi mana pun akan dicuruk dapur juga. Maknanya tak lepas daripada perihal memasak, menyediakan makanan kepada suami dan seumpamanya lah, kan, melayan suami dan lain-lain. Baik, jadi pada masa hayat Nabi SAW, mereka tidak terpencil dalam rumah. Bukannya hanya sekadar, kalau bahasa direct ni, menjadi apa panggil, bidadari ataupun juga penunggu katil. Kan, bukan hanya terhad di katil, di dapur dan di perigi. Kan, mana di sini saya kira boleh fahamlah. Di katil untuk urusan nafsu, di dapur ni untuk urusan menyediakan makanan, manakala perigi ni ialah apa dia? Untuk nak basuh pakaian dan sebagainya lah, kan. Baik, selepas kedatangan Islam, mereka dapat peluang yang sama seperti lelaki. Mereka diizinkan untuk berbincang hal agama dengan Nabi SAW dan isteri-isteri Nabi pun secara langsung. Kan, maknanya ada, kan, ada. Dan apatah lagi selepas kewafatan Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, kan, juga menjadi tempat rujukan kepada para sahabat dan tabi'in pada masa itu. Kan? Jadi mereka dilayan sama rata dan tidak dibandingkan. Mereka dibenarkan menyertai peperangan. Untuk apa? Wanita yang join peperangan untuk apa? Adakah duduk sah depan juga sama-sama kalau zaman dulu ni dengan pakai shield ni, dengan pakai topi besinya, dengan naik kudanya, dengan apa, dengan anak panah, busur panahnya? Tidak, mereka ni sebagai standby lah jururawat, kerana perang dulu ini kan biasanya memakan masa yang agak lama, kan, bahagian dapur, bahagian jururawat, kan, begitulah biasanya. Ada peranan yang tersendiri, kan, maknanya mereka diberikan peluang untuk menyertai peperangan. Kalau ikutkan, kamu tak layak, kamu perempuan yang lemah ini duduk kat rumah saja, tak? Tidak, dan mempertahankan agama mengikut kemampuan masing-masing. Dan itulah yang berlaku perubahan, kan. Cara pelan-pelan nak anjak ni pun bukannya mudah. Samalah juga di negara kita, tak, tuan-tuan? Kan, di negara kita pun sama, yang tahun bila? Tahun 40-an, tahun 50-an, kan? Begitulah, cara pelan-pelan. Baik, tidak ada kemuliaan berdasarkan jantina. Bila kita baca Al-Quran, jelas bahawa dari sudut ganjaran pahala adalah sama. Kan? Adalah sama sahaja. Kan? Buatlah baca Quran ke, solat ke farduan puasa oleh kerana dari sudut fizikalnya lemahlah kata, kan. Baik, jadi apakah boleh dikurangkan beban dia? Yang lelaki difardukan, diwajibkan puasa 30 hari sebulan. Kan, sebulan bulan Ramadan, tak? Kan? Wanita ni boleh tak kami nak minta excuse, nak minta diskaun separuh bulan sahaja? Ataupun juga untuk solat, kan? Tak, tapi wanita ni ada special dia, ada tempoh cuti dia, kan? Ada tempoh mereka bercuti daripada solat yang tak wajib diganti, akan tetapi bila puasa Ramadan wajib diganti. Jadi mana-mana muslimat ni yang ada hutang lagi, kan, kita nak masuk Ramadan dah ni, kena settle cepat-cepat hutang puasa Ramadan tadi, kan, jangan sampai masuk Ramadan yang lain, kan. Cek tengok tak, biasa ada, kan. Baik, Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita bicarakan tadi, wala ta'duluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Maksud dia, wala ta'duluhunna, jangan kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka. Sebab apa? Bila suami itu mati,
kan, mereka ni dah berpindah milik, kan, daripada milik suami yang mati itu kepada milik ahli keluarga. Sama ada kita kata ginilah, tua tu boleh dia nak kahwin ataupun juga dia pas kepada anak buah dia, ataupun juga dia tak nak bagi balu tadi kahwin. Mana ada 3 pilihan kan yang mereka boleh buat. Jadi Allah kata jangan kamu menyakiti mereka dengan menahan, maknanya tak bagi wanita itu nak kahwin dengan pilihan dia. Kan? Nak kahwin dengan pilihan dia setelah suaminya meninggal. Kan? Kalau orang dewasa, mereka faham ada istilah cerai hidup dan cerai mati. Kan? Cerai hidup iddahnya 3 bulan, kan? Dan cerai mati iddahnya 4 bulan 10 hari. Kan? Cerai mati iddahnya 4 bulan 10 hari, cerai hidup 3 bulan. Baik. Bagi wanita yang tadilah kehilangan suami. Jadi jangan menyusahkan mereka kerana kamu nak mengambil balik sebahagian apa yang kamu berikan kepadanya, kecuali mereka buat perkara yang keji. Fahishatin mubayyinah, kan. Mereka tidak buat, tak apalah, bagilah mereka ni peluang kebebasan untuk mereka nak membina kehidupan mereka yang tersendiri. Kan? Ada kebebasan. Kebebasan yang dibenarkan dalam Islam dalam ruang lingkup yang terjaga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lakukan ataupun mengiktiraf mereka sebagai manusia yang ada harga diri. Dan mereka juga layak memiliki harta. Ini cerita lama lah. Dalam konteks hari ini, kan, dalam konteks hari ini rasanya tidak ada masalah. Kan, isu ini tidak timbul. Kan, cuma isu yang timbul ialah benda yang kadang-kala over pula, terutama di barat, kan, wanita juga diberi kuasa untuk menceraikan suami. Kan, dalam Islam tidak, kuasa cerai suami, kuasa talak masih berada di tangan suami. Kan, tak boleh wanita kata aku nak ceraikan kamu wahai suami. Tak boleh, kan. Dia nak berpisah ada cara lain, kan. Ada cara lain. Baik, jadi kedudukan mereka sama seperti lelaki dalam segenap aspek lah, dari sudut ibadah sama, dari sudut malah kewujudan ramai wanita ini menggerunkan lelaki, kaum yang hampir pupus, kan, dah akhir zaman, kan. Kita tengok budak-budak universiti di sekolah, kan, di mana-mana di pejabat pun tengok nisbah lelaki dan perempuan ramai mana, kan. Cikgu dan cikgi, ramai wanita berbanding dengan lelaki. Baik, ada pro dan kontra. Justru frasa ayat ini menolak adat jahiliah yang menafikan hak wanita untuk memiliki harta. Sebab ayat yang sebelum ini kalau kita baca, kan, ayat 11 dan 12 berkenaan dengan harta pusaka. Kan, kalau dulu-dulu mereka ni dinafikan hak pasal apa? Makhluk ataupun wanita ni satu sen pun tak guna. Dalam tradisi agama yang terdahulu, kan, dalam tradisi masyarakat jahiliah satu sen pun tak guna, kan. Jadi Islam datang, okey, tidak mereka, bagi mereka hak. Maka perkataan adalah di sini kan kamu menyusahkan mereka ataupun menyakiti mereka, membawa maksud menyulitkan ataupun menyusahkan ataupun juga mengenakan tekanan ke atas wanita daripada berkahwin, makna nak kahwin lain selepas kematian suami. Kan? Kalau sebahagian ini dalam konteks kita lah hari ni dah, kalau mak tu yang dah berumur lah, kan, mak nak kahwin. Mak nak kahwin, tanya anak-anak, boleh tak mak nak kahwin? Bagi ke tidak, tuan-tuan? Ataupun ayah yang kematian, kan, isteri dia, dah bini dia tu, kan, ayah nak kahwin, boleh ke tidak? Ada, kan, dalam masyarakat kita tak bagi ayah dia kahwin lain. Sebab apa? Anak-anak ni takut harta ayah dibolok oleh mak baru.
Ada sehingga mereka buat perjanjian. Mak baru okey boleh nak kahwin dengan abah kami, tapi mak baru perjanjian. Kan? Ada sebahagian saya pun adalah kita kata saudara mara yang jauh lah kan. Dengan betul tak betul tu sejauh mana kebenaran tu tak tahulah. Tapi bila tanya-tanya, yang ni alhamdulillah okey mereka kompromi lah, tak ada masalah kan. Ada sebahagiannya memang itu yang menjadi punca sebab tak bagi. Kan? Itu terpulanglah kepada masing-masing. Sedangkan kalau peringkat orang yang berumur ni mungkin 6 siri ke 7 siri ke, kadang-kadang diperlukan kepada pasangan kan, ada pro dan kontra. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isteri untuk dicintai, bercinta 10 tahun kan, 20 tahun bercinta dah daripada zaman cinta monyet zaman sekolah. Jadi isteri yang dikahwini itu sudah tentulah cinta setakat ni. Tak, cinta ni selepas perkahwinan dah sampai matilah kan. Cuma mungkin sebahagian orang bila dah kahwin, dah beranak pinak ni, tak nampak dah apa kita kata ucapan I love you. Kan? Ucapan puji-pujian ke dan sebagainya sebagaimana masa belum kahwin. Isteri yang dikahwini untuk dicintai, bukan untuk dibenci, disayangi, bukan untuk dimusuhi. Justru firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bicarakan ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu dengan mereka, isteri-isteri itu, tak kiralah satu ke ramai ke, kan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Cara yang baik di sini pelbagai pentafsiran ulama dulu dan kini. Fa'in karihtumuhunna, kalau kamu ni rasa tak suka kepada mereka, mungkin disebabkan oleh tingkah laku mereka. Ada kan, kalau jenis pasangan muda yang jenis liat nak bangun awal, ada juga kan. Kalau jenis suami tak kisah, tak apa. Jenis suami kisah, okey, isteri menyediakan sarapan. Sepatutnya suami nak pergi kerja, kan isteri masih lagi belengkar atas katil. Kan? Bukan cerita drama. Jadi disebabkan oleh tingkah laku dia, mungkin disebabkan oleh didikan agama ataupun kurang fahamnya sekian, kan, apatah lagi hari ni 24 jam dengan handphone. Janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kan? Boleh jadi kalau kamu bencikan sesuatu, sedang Allah nak jadikan apa yang kamu benci itu ada kebaikan yang khairan katsira, kebaikan yang banyak pada kamu. So kena sabar. Sabar dulu, kecuali dah memang tak boleh juga kan, setelah berbulan-bulan lamanya, contohlah kan, biasa begitulah ini yang macam mana kan, maka berpisahlah dengan cara yang baik. Jangan jadi isu pula kan, dalam beberapa bulan lepas okey diipuh ke kan, bila bercerai duk joget pula di hadapan pejabat kadi. Memanglah nampak tidak elok, walaupun dari sudut motif mereka itu ialah menzahirkan kegembiraan disebabkan mereka bercerai secara baik. Kan, kita kena faham bahawa bercerai itu abghadul halal ilallah at-talaq. Kan, antara benda yang halal yang Allah tidak suka ataupun yang benci ialah talak ataupun berlakunya perceraian antara suami dan isteri. Kita perlu happy. Jadi sudah tentulah dia sama sekali bertentangan dengan ketentuan agama kita sendiri. Kan, elakkanlah yang sebegitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menggauli isteri dengan cara yang baik merupakan salah satu tanggungjawab suami terhadap isteri. Ini orang nak kahwin dia mengaji, attend khusus kan. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab bersama kan. Hak suami, tanggungjawab kan. Baik, ada hak masing-masing. Kan, hak dan tanggungjawab masing-masing saling memahami antara satu
sama lain. Yang tak bolehnya ialah kan, masing-masing ketegak ada nak mempertahankan hak masing-masing, maruah masing-masing, tidak ada tolak ansur. Kan? Bila tidak ada tolak ansur, dua-dua tertolak habis. Kan? Antara pergaulan seperti bercakap dengan sopan, kan? Tak kira lah sama ada lelaki ataupun wanita. Ini bergantunglah kan, yang kadang-kala dia rakan sebaya sejak daripada zaman universiti lah. Dia panggil suami dia tu panggil dengan panggilan apa? Rakan sebaya sekelas lagi, contohlah kan. Ini juga ada sebenarnya. Ada yang okey, tak ada masalah. Okay? Bercakap dengan sopan, bertindak dengan waras dan menghias diri sebagaimana suami suka isterinya berhias kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Baik. Bil ma'ruf, dan para isteri juga ada hak yang sama, kewajipannya mengikut cara yang baik. Antaranya ialah menggauli isteri dengan cara yang baik, menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia banyak benda lah kan. Banyak benda. Ada kalanya ini kisah-kisah nampak yang rutin, yang remeh-temeh ni. Kadang-kala bak masak sendiri pun al-maklum lah hari ni. Zaman hari ni tak semua orang pandai masak. Kan? Tak semua orang pandai masak. Habis macam mana nak buat? Ada satu kes berlaku, saya baca dalam surat khabar ini lama dah. Seorang yang berumur, bila dia balik rumah dia buka tudung saji, tak ada benda. Dia pun melentir marah. Maka diceraikan isteri dia kerana tidak menyediakan juadah, maknanya untuk makan tengah hari. Kan? Jadi tak tahulah, mungkin dia ada sebab-sebab sama ada di luar tadi tu, mungkin dia dah stres ke dah apa ke, balik rumah dengan keadaan lapar, buka saji tak ada apa. Kan? Sedangkan kewajipan untuk menyediakan rumah makanan adalah tanggungjawab pencik suami. Kan? Jadi begitu. Dan yang keduanya, bila kita baca dalam newspaper, dalam media sosial ni, saya duk pasti tengok yang pasangan yang 6 siri pun boleh bercerai. 6 siri ataupun 5 siri pun boleh bercerai. Anak dah besar-besar dah. Kan? PKS mereka ni dah hidup dah 20 tahun, 30 tahun. Jadi atas dasar apa? Tu tak tahulah. Mungkin ada sesuatu yang tidak diceritakan. Kan? Dan kita pun tak korek lah. Nah, benda-benda yang aib ini begitu. Hanya pasangan itu sahaja yang mengetahuinya. Sebagaimana yang berlaku, kisah yang agak viral dalam beberapa minggu lepas. Tak perlu kita sebutkan nama lah di sini. Jadi ada orang yang melihat okey, pro pada encik suami, ada yang melihat pro kepada puan isteri. Kan? Ini soal zina dan sebagainya lah. Kan? Ada yang boleh kompromi dan yang tak boleh kompromi. Panjang cerita kalau kita nak ni lah, tapi saya tidak nak bincang isu ini. Baik, jadi dan apabila kita buka kitab-kitab, terutama kitab-kitab hadis misalnya tuan-tuan, kita akan dapati banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan perihal pergaulan antara suami dan isteri ini. Sebab contoh teladan adalah daripada Nabi SAW. Jangan kita ingat, tak apalah Nabi ni isteri dia Aisyah kan, anak muda lagi. Tapi kita kena ingat bahawa selain daripada Aisyah, ada juga isteri Nabi yang berstatus macam-macam. Faham tak? Ada satu sudut sahaja. Kan? Tidak adil. Jadi atas dasar itulah kita melihat begitu. Baik, yang viral sebelum ini sebagai contohlah, minggu yang baru ni dak. Pun kita boxing ke apa ke, kan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kan, bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Memang kita maklum bahawa hubungan suami isteri ataupun juga dalam konteks apa kita panggil pengantin baru,
Kan pengantin baru tidak ada masalah tak? Pengantin baru tidak ada masalah kan. Soal yang ditimbulkan baru ni, yang tidak bolehnya ialah mendedahkan kepada khalayak, mendedahkan kepada orang luar apa yang berlaku sekalipun, kan, apatah lagi yang melibatkan perkara-perkara yang sensitif, kan. Wali'azubillah min zalik. Tapi inilah juga antara muslimah yang bertudung. Dia tak faham gamaknya apa erti dia menutup aurat. Kan, apa erti dia menutup aurat bukan hanya sekadar tutup aurat itu menutup kepala, kan. Sebab ada orang faham barangkali tutup kepala lah kot tak, kan. Jadi menutup aurat ialah menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan dua telapak tangan. Kakinya juga aurat dan suaranya juga ulama berbeza pandangan. Kan ada yang kata aurat, ada yang kata tidak aurat, kan. Berdasarkan kepada antaranya ialah sahabat-sahabat Nabi SAW pergi jumpa Aisyah mana mengajarlah, kan. Jadi suara tidak aurat satu sudut betul lah, tapi kalau suara yang merengek-rengek, kalau menyanyi itu pula, tuan-tuan carilah jawapannya, adakah suara itu dikira aurat ataupun tidak, kan. Kalau dalam konteks kita berinteraksi dengan wanita, pekerja wanita siapa, kita tengok gaya menggoda ataupun tidak, maka kita juga terdedah kepada fitnah. Mudah je, kan. Dan kita pun cubalah hindari ataupun elakkanlah daripada terjebak dengan perkara yang sedemikian. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, okey, kita pergi kepada yang last, kesimpulan. Berdasarkan ayat yang dibicarakan pada malam ini, jelas bahawa ia membawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan adat jahiliah. Nak buang adat ni payah. Nak buang adat macam tempat kita lah. Kan? Nak buang adat ni bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang dah hilang dah, kan. Tiba-tiba adalah hamba Tuhan ni munculkan balik. Aduh, letih, kita dah basmi dah, kan. Bak kata mani sofar yang telah dihapuskan oleh tuk guru kita dulu, datang seorang dua makhluk, kan, promosi balik. Lahirlah pula dan generasi baru yang agak naif agama ni nak menghapuskannya itu memerlukan satu usaha yang gigih, yang berterusan, kan. Tapi nak buat ni bila-bila masa boleh buat. Masya Allah. Baik, jadi nak menghapuskan adat jahiliah dengan menafikan hak kaum wanita yang menentukan kedudukannya selepas kematian suami dia. Dan ayat ini juga tuan-tuan menjelaskan penghapusan adat jahiliah yang menjadikan ibu tiri sebagai pusaka yang ditinggalkan oleh bapa kepada anak lelaki. Kan, sebab biasa kalau orang dululah dia ada mak ramai, kan, mana mak tiri ni, jadi mak tiri ni siapa punya anak lelaki yang sulung, kan. Anak lelaki yang sulung koklah pula. Okey, kalaulah ayah dia tu ada 3 bini lah katakan, maknanya jadi bini mak dia tu mati, so ada dua lagi mak tiri ni, mungkin dia boleh negosiasi. Itulah adat jahiliah. Itulah adat jahiliah yang menjadikan mak tiri ini sebagai pusaka yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Dan di samping itu juga kita dapati bahawa haram hukumnya untuk menyekat isteri, maknanya balu si mati itu, kan. Ataupun juga dia ada dua isu lah, menyekat isteri, mendapatkan cerai. Let's say yang pertama ni, bila tidak ada persefahaman antara suami dan isteri, kan. Jadi isteri ni dia nak berpisah lah, kan, nak berpisah. Okey, kalau dah tidak ada jalan lain, terpaksalah dah. Terpaksalah dibubarkan perkahwinan tadi, kan. Dalam konteks ayat ini lebih menjurus kepada balu si mati, kan. Balu si mati maknanya sebab wali dia ni satu kuasa yang dominan dan tak boleh. Dan
ataupun juga dia tahan tak bagi balu tadi tu kahwin lain, kan? Dan berkahwin dengan lelaki lain kecuali kena bayar mas kahwin yang tertentulah, kan? Jadi mas kahwin ni juga menjadi masalah sebenarnya sebab realiti pada zaman dulu ialah wanita yang tidak bekerja. Kan, wanita yang tidak bekerja. Hari ini tidak ada masalah, kan? Wanita yang bekerja dia boleh, dan sehingga ulama hari ini wanita yang tidak bekerja, terutama wanita yang kita panggil status Andalusia, anak dara lanjut usia, ataupun juga yang dulu-dululah masa saya kecil ingat orang tua tersebut andartu, anak dara tua. Kan, artinya dalam konteks perkahwinan sebahagian ulama kontemporari seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi membenarkan kahwin misyar, kan, mim, sin, ya, alif, ra. Jangan baca kalau Melayu ni MIS, Y. Atas dasar wanita tadi itu berkemampuan untuk menanggung nafkah dan seumpama, cuma dia perlukan kepada isteri. Sama ada duduk di satu kawasan ataupun juga berbeza kawasan. Kita kata ginilah, kalau Lembah Kelang, kalau si suami ni yang sentiasa outstation, mungkin wanita tadi itu berada di Melaka, contohlah, ataupun di Lembah Kelang sendiri pun tidak ada masalah, kan? Baik. Ada soalan, adakah dalam Islam perempuan tak perlu tanggung diri dia sendiri apabila tak perlu tanggung diri dia sendiri apabila dia bercerai, ayahnya sendiri bertanggungjawab untuk menyaranya. Dari sudut hak, kan? Dari sudut hak ayah dia lah, kan? Dari sudut hak ayah dia. Tapi apabila dia dah berkahwin, maka hak tadi itu berpindah kepada suami keluarga dia. Kan, sama ada ayah dia itu masih hidup, kalau ayah dia mati, maka abang sulung yang akan mengambil tanggungjawab. Kan? Dalam konteks masa inilah masyarakat biasa. Kalau dalam konteks masyarakat yang bekerja, tak ada masalah lah sebenarnya, kan, boleh negosiasi, boleh saling membantu, tapi dari sudut hak tadi itu masih lagi dipegang oleh keluarga dia, sama ada ayah dia ataupun abang yang sulung lah. Sama juga begini tuan-tuan, bila satu keluarga tadi itu ayah dia meninggal, kan, mak dia ni, kalau mak dia tu orang bergelar ke Tan Sri ke Datuk, bukan dating lah, Datuk Seri ke contohlah, kan. Jadi bila suami meninggal, maka yang menjadi ketua keluarga adalah, kan, anak lelaki dia, kan, anak lelaki dia, kan. Jadi mak ni tak adalah, dia boleh, cuma dari sudut sikit. Baik, yang kedua ialah bagaimana pula hukum anak perempuan yang belum berkahwin, adakah selamanya di bawah tanggungjawab ayah? Setahu saya lah, mungkin kalau ada salah tolong perbetulkan kalau kita jumpa pada depan hari nantilah. Setahu saya ialah, kan, maknanya di bawah tanggungjawab ayah dia. Jadi bila ayah dia mati, maka abang sulung dia tadi tu, kan, yang mengambil tanggungjawab terhadap kakak dia ke ataupun kak ngah ke kak cik ke tadi, yang sedangkan umurnya sudah lanjut. Jika ayahnya telah tiada, siapa pula yang bertanggungjawab? Abang dia, kan. Kalau tak ada, siapa pula? Dia ikut kepada wali yang ada dalam senarai, kan. Maknanya wali yang ada dalam senarai. Saya pun tengoklah ada senarai wali, boleh semak, kan. Hari ini kita ni rasa tak tahulah, dari sudut rasanya tak banyak isu, kan. Tapi dan suburban, kalau mereka yang berada di kawasan rural, di kawasan luar bandar, mungkin dari sudut tanggungan kos hidup ni, siapa yang nak tanggung? Kan, adik bongsu. Contoh tak, kan? Adik bongsu yang apabila dia kematian suami, contohlah, ataupun dia bercerai dengan suami dia ada anak, kan. Dia suri rumah full time.
Siapa nak tanggung? Kan? Jadi bermakna ayah tidak ada, jadi tanggungjawab tadi itu kan abang sulunglah yang kena mengambil tanggungjawab. Tak? Abang sulung yang kena mengambil tanggungjawab. Sebab apa? Sebab dia tidak bekerja. Kan? Kalau dia bekerja tak ada masalah lah kan. Tidak ada masalah walaupun abang dia itu bertanggungjawab. Tapi benda ni kita boleh bincang lah kan. Saya rasa sekadar itulah kot. Mungkin kalau ada jawapan yang lain tu boleh kita bincangkan. Ya, sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan apa yang penting bagi kita doa lah kan. Saya pernah ada seorang sahabat, dia kata dia doa anak dia ni daripada kecil lagi supaya mendapat calon suami yang soleh. Orang tanya dia, bukankah anak ustaz ni kecil lagi? Kan? Bukankah anak ustaz ni kecil lagi? Let's say kita kata budak ni barulah darjah 1. Lama lagi tak? Mungkin dalam 20 tahun lagi ke ataupun 15 tahun lagi ke nak kahwin kan. Dia kata betul lah kan dari sudut umur kebiasaan kita. Namun doa, kita panjatkan doa sepanjang masa supaya anak saya ini kan mendapat pasangan yang soleh dan solehah. Betul tak? Bukannya bila budak ni dah masuk college ke masuk universiti barulah si mak ayah ni nak berdoa, ya Allah berikanlah aku ni menantu yang baik bla 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 bla, tak kan. Patutnya doa tadi itu dipanjatkan daripada awal lagi. Dia menjadi anak yang soleh dan soleha, dan juga ialah pasangannya tadi itu pasangan yang soleh ataupun soleh yang kalau yang perempuan suaminya tadi itu dapat membimbingnya kan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang suami ini berperanan. Suami berperanan atas dasar kebanyakan orang kan. Kalau perempuan yang dia tidak kuat, dia akan follow suami kan. Dari sudut dari sudut agama. Sebab hari ni ada ni, contohlah saya baca dalam Facebook saya, lihat anak-anak murid saya sendiri pun kan. Jadi okey, yang ni belajar sekolah Arab, dulu ada yang dia kata tingkatan 1 2 3 sekolah Arab kan. Saya pun tengok lah, katalah dia ni kata sekolah Arab kan. Dari sudut penampilan maknanya perlu apa, balik semula kepada landasan sebagaimana ilmu yang dia belajar di sekolah Arab dulu. Dia dah tinggalkan apa yang dia purna. Pasal apa? Mungkin dia dah kurang faham asas kan menutup aurat bagi seorang wanita. Itu je. Contohlah benda-benda yang simple saja. Ataupun dia tengok okey lah kok tutup aurat macam ni kan, trend wanita muda hari ni dengan pakai seluar kan. Tak kiralah yang sendak ke legging ni tak banyak dah, tak tahulah, saya tak jumpa. Mungkin persekitaran lah kot kan. Sebab persekitaran saya ni daripada rumah pergi opeh kan, kalau pergi shopping pun hanya pergi shopping beli barang okey balik, bukannya melelang pusing tak kan, beli barang kan dalam masa setengah jam ke sejam okey balik. Tak yang lalu lah, tengoklah jenis kerana manusia tu, kita tengoklah untuk kita mengambil apa panggil istifadah dan juga ibrah kan, supaya kita sama-sama ingat. Mudah-mudahan saudara mara kita, adik-adik kita dan sebagainya terhindar daripada benda-benda yang sedemikian. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Dan sekali lagi sebelum kita berhenti, bolehlah siapa-siapa yang nak donate ataupun menyumbang kepada tabung ni, fixed deposit ni, dan kena berpegang kepada konsep dalam rezeki saya ada rezeki orang lain kan. Kita pakat-pakat menyumbang sedikit sebanyak, mudah-mudahan ia membawa apa kita kata inilah sebagai fixed deposit, simpanan untuk hari kemudian kita nanti, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang cukupnya kepada ganjaran tadi, dan bolehlah disalurkan kepada akaun Akademi Tadabbur Malaysia. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira, terima kasih atas perhatian
tuan-tuan dan puan-puan mengikuti kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dia dapat dengan kalam yang mulia. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dalam suratul Asr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.